Mungkin sementara kita menunggu lebih ramai orang menyertai live Facebook kita pada petang ini, kita juga mungkin nak minta sedikit lah, sedikit mungkin pandangan juga ataupun sedikit keterangan ringkas daripada yang di-Ketua kita, pengurusi kita, Dr. Halim Husin. Mungkin Dr. Halim Husin boleh kongsi sedikit apa pendapat Dr. Halim tentang kisah ekonomi khas untuk SME Bumi Putra ni. Sebab hari tu saya tengok dalam keterangan Dr. di Facebook, Dr. macam mengiyakan atau menyokong saranan Donald Trump yang mengatakan bahawa PKP ni patut dihentikan sebab ada masalah ekonomi. Sebenarnya ekonomi boleh membangkitkan lagi ekonomi usahawan. Tapi dalam yang sama kita sedang berlawan dengan virus ni yang juga menyebabkan kita tak boleh nak ke mana-mana sebab kita tak dapat lihat banyak virus itu melebar. Kita hanya boleh ikut saran kerajaan untuk buat PKP. PKP or no PKP. Saran dan pendapat daripada Dr. Halim Husin. Azmi, terima kasih pasal jemput saya masuk ke dalam ruang bicara pada hari ini. Pertama sekali, masihlah pasal baca saya punya Facebook. Dan saya rasa percubaan saya pada kali tersebut rasanya berjaya kerana soalan itu adalah soalan provokasi sebenarnya. Kerana pada saya bila kita masukkan sesuatu yang netizen rasa bercanggah dengan apa yang mereka fikirkan, maka emosi akan naik, dan bila emosi akan naik sebenarnya kita punya akal akan berkurangan. Dan apa yang saya nak sampaikan pada masa tersebut adalah kita nak tengok apa reaksi pembaca atau netizen pada ketika itu jika PKP ini diteruskan. Kita boleh berdasarkan apa yang saya perasan dalam respon yang saya dapat. Pertama sekali adalah dan kebetulan Hazmi pada masa tersebut COVID-19 punya grup ada buat satu survey juga melalui Telegram, dan saya rasa semua orang tahu keputusannya, sehingga semalam kalau tak silap saya ada lebih kurang 300,000 orang yang menyokong supaya PKP ini diteruskan, dan cuma tak sampai berapa belas persen yang menyokong supaya ianya dihentikan lebih awal. Ini menunjukkan kebanyakan orang kat dalam Malaysia ini bersetuju ianya diteruskan. Walau bagaimanapun, saya nak mengambil kesempatan ini untuk bawa daripada perspektif usahawan. Dalam keadaan gawat sekarang ini, dalam keadaan yang cacah merbak ini, kalau kita lihat komposisi usahawan dalam negara kita ini cuma tak sampai 1.5 juta daripada 32 juta penduduk ya. Dan ini adalah dari survey yang yang dibuat oleh statistik itu, rasanya ia menunjukkan kedudukan di mana usahawan terletak di mana, dan betul orang yang makan gaji terletak di mana. Kerana sebagai seorang usahawan, saya memang terasa sedikit tekan. Kalau tak banyak pun seorang usahawan mesti akan merasa tekan kerana kita menanggung kos operasi walaupun tidak ada operasi. Contohnya gaji. Kalau kita ikutkan daripada perundangan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan juga Ministry of Human Resource, kita tak boleh potong gaji pun. Dan baru-baru ini mungkin ada update sedikit, kan kita boleh berbincang dengan kita punya pekerja. Jadi
dalam keadaan sekarang, dalam keadaan very uncertain, dalam perumbang-ambing sekarang, saya rasa para pekerja pun merasa amat tidak selesa dan merasa amat tidak secure berkenaan dengan apa yang mereka boleh terima, dan oleh kerana yang demikian mereka memilih untuk menyokong supaya gaji perlu dibayar kepada mereka. Perlu diingatkan daripada perspektif seorang peniaga, kalau saya kalau saya punya overhead gaji adalah contohnya RM100,000 sebulan dan saya cuma ada simpanan sebanyak RM200,000, kalau saya bagi gaji penuh untuk 2 bulan yang akan datang, bulan ini dan tentu sepanjang bulan tidak ada produktiviti tentunya, dan bulan depan kita juga daripada personal pandangan peribadi saya rasa pihak kerajaan akan melanjutkan PKP ini sehingga bulan depan, oleh kerana respon-respon yang baik yang didapati daripada rakyat dan juga daripada kesan PKP itu sendiri. Maknanya bawah 10% jangkitan berbanding dengan negara-negara lain. Jadi kalau kata bulan lepas kita dah bayar gaji penuh tanpa produktiviti yang penuh, bulan ini bayar gaji penuh tanpa produktiviti, bulan depan juga akan membayar gaji yang penuh tanpa produktiviti juga. Jadi kalau saya punya simpanan ada ataupun syarikat ataupun perniagaan itu punya simpanan adalah cuma 200,000, bulan ini boleh bayar, bulan depan boleh bayar, apakah akan terjadi pada bulan-bulan yang seterusnya? Itu adalah persoalannya lah. Jadi apa sebagai seorang accountant saya akan beritahu kepada saya punya pelanggan yang kita pun nak kena flatten the curve, Hasbi. Maknanya kalau kata kita perlu belanjakan 100,000 sebulan, kita boleh bertahan 2 bulan. Kalau kita potong contohnya, kalau kita potong 50%, kita boleh bertahan 4 bulan. 50,000, ada 200,000 simpanan, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, ada 4 bulan boleh bertahan. Dan ini akan melepasi COVID-19 punya PKP. Bermakna selepas PKP kita boleh terus membayar gaji walaupun tidak penuh kepada kita punya kerja, dan produktiviti boleh bermula dan hidup boleh diteruskan walaupun tidak akan sama seperti apa yang berlaku ataupun diamalkan sebelum PKP. Jadi dengan ini rancangan upah gaji yang disediakan oleh kerajaan ini sebanyak 1,200 setiap kepala pekerja yang kita ada, terutama kepada perusahaan mikro dan juga kecil dan sederhana ini amat membantu kerana ianya 1,200 adalah gaji minimum wage yang ada di Malaysia, dan 1,200 kalau kita kirakan selama ini 1,200 kalau tanpa COVID, siapa yang bekerja buruh dapat 1,200 ke 1,500, mereka selalunya kena membayar rumah dan juga kenderaan. Ini dua basic perkara yang kita bayar. So rumah kalau dengan gaji 1,200, yang household income dalam 3,000 atau 4,000, maknanya mereka membeli rumah yang berharga lebih kurang 200,000. Dan bayaran untuk installment rumah tersebut mungkin dalam 600-700, kereta mungkin 300 atau 400. Okay, jadi untuk household income 4,000, 3,000 ke 4,000, itulah lebih kurang pembayaran. Jadi kalau tanpa pembayaran dua ini, there will be food on the table. Maknanya ada untuk makan memang boleh lepas. Jadi inilah yang majikan
majikan harapkan supaya dengan bantuan kerajaan ini kita dapat, kalau saya sebutkan tadi, kita punya, bagi contoh tadi, kalau sebuah syarikat punya 200,000, dia boleh bertahan 2 bulan. Dan kalau dengan bantuan kerajaan ini mungkin 30% ataupun mungkin 40% daripada gaji yang perlu dibayar dapat dibayar. Dan kalau dengan additional measures ataupun tindakan lanjutan dengan meminta berbincang dengan pekerja supaya dapat mengurangkan gaji pada bulan-bulan yang tidak ada produktiviti ini, maka lifespan ataupun jaga hayat perniagaan itu dapat dipanjangkan daripada, kalau macam kita tadi, kalau 50% dapat dikurangkan, boleh hidup sepanjang 4 bulan. Dan bantuan kerajaan ini mungkin sampai 6 bulan dan ke 8 bulan. Jadi ini secara teorinya dapat menjamin kesinambungan penggajian terhadap pekerja itu sendiri. Dan oleh sebab yang demikian, kita daripada Dewan Perniagaan Indonesia memang amat berterima kasih kepada YB Fraternity kerana bersetuju dengan cadangan-cadangan yang kita buat, terutama dengan subsidi upah ini. Walaupun sebenarnya kita minta lebih daripada itu, ya Hafiz, tapi 1,200 ini adalah